Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Cerita Kedai Kopi. Terutama sekalinya saya nak mohon maaf atas kualiti video yang korang akan tengok lepas ni, sebab kita ada berlaku sedikit masalah technician. Kita punya sound card kita terlupa untuk kita tekan original sound untuk Ustaz Omar punya audio lah. So nanti kita untuk episod kedua ni layan je dulu. Dia bukan tak boleh dengar, cuma dia macam bila tiba part Ustaz Omar cakap dia bergema sikit. So insyaAllah kita akan kembali pada episod akan datang dengan audio yang lebih jelas dan audio yang lebih baik. Teruskan sokong, support dan teruskan subscribe, share video ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali semula kepada kita Kembali semula dalam podcast Cerita Kedai Kopi episod yang kedua. Okey, yang first hari tu kita sembang sekadar pengenalan saja. Yang kali ni kita ada tajuk yang mungkin kita akan bincangkan. Okay. So jadi Umar, apa tajuk dia? So pada hari ni kita mungkin ada satu isu yang sekarang ini sedang hangat diperkatakan berkaitan dengan bermulanya Piala Asia. Jadi ramai orang tertanya-tanya dan ada yang menjangkakan, kalau kita tengok tadi di kedai kopi sembang pagi tadi, ada yang menjangkakan Malaysia dapat menewaskan Jordan. Nanti kita akan sembang Jordan. Dan kalau kita tengok dari sejarah pertemuan, kita tak pernah lagi menang dengan Jordan. Tak ada yang dah pernah menang. Kita pernah seri saja Sokmah. Kita pernah seri. Paling baik pun kita pernah seri pada tahun 2000, tak silap saya 2004 atau 2006 itulah. Yeah. Itu pun perlawanan persahabatan di antara Jordan. Okay. Dia sebenarnya fun fact Ustaz Omar, bagi penonton di luar sana kalau tidak tahu, kita nak bagi tahulah. Ini adalah edisi yang di mana Malaysia layak secara merit. Layak secara merit ni orang kata layak yang bermaruah, orang kata Ustaz Omar. Iya. Dia dalam istilah bola sepak ni, dia ada dua. Dia satu larak apa dah, layak secara merit atau layak sebagai kau ni tuan rumah. Contoh macam Qatar 2022 itu hari Piala Dunia, Qatar layak sebagai tuan rumah. Dia tidak, walaupun dia kalah di peringkat kelayakan, tapi dia tetap juga layak sebab dia tuan rumah. Tapi kita pernah layak pada tahun 2007, iaitu 14 tahun lepas. Ketika itu kita jadi tuan rumah. Itu sekali je lah. Last kita layak secara merit, saya rumah tahu bila? 43 tahun lepas. 43 tahun lepas, itu zaman Mokhtar Dahri. Kita layak secara merit, kita menang lawan, saya pun tak pernah tahu lawan dengan siapa, tapi itu sejarah dia lah. Sebab dulu kita pun tak hidup lagi Ustaz Omar, tahun 80-an, tahun 70-an. 43 tahun berapa? Tahun 1990 berapa? 80, 70 something macam tu lah kan. So itulah kali terakhir kita layak secara merit. Dan ini pada tahun 2023, setelah 43 tahun setelah bertukar daripada coach Dollah Saleh kepada Nilo Vingada under TMJ. Kemudian tukar kepada Tan Chen Ho, Malaysia punya coach. Dan magicnya sampai setelah Kim Panggon daripada Korea Selatan dipanggil oleh FAM, disuruh untuk melatih tim Malaysia menjadi head coach. Dan kita nampak perubahan yang sangat drastik daripada mungkin agaknya setahun lebih, 2 tahun Kim Panggon dalam pasukan Malaysia. Dan kita nampak kita dapat beat selepas daripada era Kim Panggon, semasa dalam era Kim Panggon ni kita dapat beat tim-tim luar, tim-tim yang atas ranking 100 tak Omar. Tim-tim yang atas ranking 100. Kita baru saja menewaskan Kyrgyzstan. Yang kita comeback daripada
3-1 kepada 4-2, 4-3. 4-3. Ya. Kan malam satu tu comeback yang kita kata agak bersejarah. Yes. Malam tu Enta ajak Ana pergi tengok wayang. Ajak mamak tengok bola. Malam tu ada kerja sikit. Tengok jugalah dalam kereta live. Mula-mula kena 1-0. Okay, on. Lepas tu dah kena 1 sama. Okay, boleh lagi ni. Masuk separuh masa kedua 3-1. Entah WhatsApp Ana, kalah lah Malaysia. Masa Ana tak malas, cakap dalam hati boleh comeback ni, InsyaAllah boleh comeback. Sekali betul-betul comeback. Berlaku di era Kim Panggon. Dan secara tidak rasminya, secara rasminya kita layak ke Asia Cup, Piala Asia 2023 secara merit. Dan kita ada dalam kedudukan sekejap saya cek saya lupa kedudukan keberapa. Keduduk kita berada 130. Bukan di table kita berada di grup E bersama dengan Korea Selatan, yang kedua Malaysia, yang ketiga Jordan, dan yang keempat Bahrain. Dua negara Arab, satu negara Asia Timur orang panggil. Asia Timur, Asia Barat. Asia Timur. Asia Timur, Asia Dan Barat di sebelah Bahrain. Malaysia adalah salah sebuah pasukan yang berada di tangga 130 dunia secara ranking FIFA yang diupdate lah. Dan negara-negara lain berada di bawah 100. Ya, baik. Jadi adakah kemungkinan Malaysia akan melakukan sesuatu kejutan? Maka kita kena saksikan, dan saya percaya semua rakyat Malaysia mengharapkan ada sesuatu keajaiban berlaku. Dan untuk makluman, kalau kita tengok rekod perlawanan kita dengan Jordan, Malaysia telah melakukan pertemuan dengan Jordan. Dan kalau kita tengok 5 perlawanan terakhir dengan Jordan, 3 kali kita kalah dan 2 kali kita seri. Dan yang terakhir itu pada 2021 menyaksikan Jordan menang dengan kita 4-0. Jadi satu jumlah yang kita kata agak besar juga. Besar, betul. Tapi bola itu dia kata bulat. Jadi apa-apa pun boleh terjadi. Pasukan yang tak pernah menang tiba-tiba pada kejohanan-kejohanan besar ini mereka mampu untuk melakukan kejutan, dan mereka mampu untuk melakukan sesuatu magic. Jadi kita mengharapkan ini yang akan berlaku. Dan apa yang kalau kita tengok di dalam Astro Awani, Kapten pasukan Malaysia Matthew David ada menyebutkan bahawa mereka agak positif untuk menentang Jordan. Betul. Kerana kemenangan menentang Jordan ini merupakan satu titik mula untuk mereka mara kepusingan 16 terakhir. Yang kalau kita tengok Ustaz Omar, pasukan Jordan sekarang ni ada satu pergelutan di dalam FA diorang. Iaitu pertukaran coach baru, dan ada beberapa player yang mungkin tidak selesa dengan coach sekarang. Dan kita tak tahu, itu mungkin politik saja untuk untuk mengalihkan perhatian kita kepada mereka. Tapi mungkin ini kalau betul-betul terjadi, ia salah satu advantage untuk pasukan Malaysia. Dan kita nak sembang pasal Bahrain, kita jarang jumpa dengan Bahrain. Ya, betul. Tapi Bahrain ni sayang-sayang Jordan je lah. Dia 95, tak silap saya Bahrain 95, Jordan 97 dunia. Yang kita nak risau sekarang ni adalah Korea Selatan. Korea Selatan. Nampaknya kalau dalam grup E ini pasukan yang dikatakan hampir pasti layak adalah Korea Selatan. Calon juara semua. Calon juara, dan bahkan juga disebutkan di antara calon juara. Tetapi apapun kita tidak boleh meletakkan satu kepastian macam mana yang saya sebut tadi. Bola ini dia bulat. Dia kadang-kadang dia ikut suka dia nak gimana. Boleh kalau kita tengok rekod sejarah apa telah berlaku. Morocco, satu negara yang tidak dikenali dalam pentas dunia bola sepak, tetapi mereka berjaya mara jadi runner up ke
peringkat akhir menentang Argentina dan kalah menentang tipis Argentina dan kalah tipis. Jadi ini yang kita sebutkan sesuatu yang unthinkable. apa Sesuatu yang tidak boleh dapat dijangkakan. Sesuatu yang tidak dapat boleh dipastikan. Jadi Itu. apapun kita tunggukan keputusannya dan kita harapkan mudah-mudahan pasukan Malaysia dapat melakukan yang terbaik. Itu kita cuma harapkan untuk dua perlawanan awal ni positif. Kita tak tahu nak kata menang tu sebab ini Piala Asia, Ustaz Umar. Ya, betul. Baru-baru ni pertandingan di antara China dengan Tajikistan yang kita pun pernah kalahkan Tajikistan pada beberapa perlawanan. Dua perlawanan kita pernah kalahkan mereka. Mereka mengikat China 0-0 pada perlawanan di kumpulan, tak silap saya, di kumpulan A. Di kumpulan A mereka mengikat China 0-0, Ustaz Umar. Sedangkan China ni adalah salah satu calon untuk menjadi runner up dan juara juga. Dan pada ketika itu kita tak tahu apa magic dia, tapi kebanyakan negara-negara Asia, contoh negara-negara yang kurang kehebatan dalam bola sepak dia dari segi ranking dia, berjaya untuk memberi cabaran kepada pasukan yang berada ranking top 20 ke atas. Contoh baru semalam saya tengok satu perlawanan di antara Jepun dengan Vietnam dari mula sampai habis. Kita tengok walaupun Vietnam kalah 4-2 kepada Jepun, tetapi Ustaz Umar tahu tak yang opening goal Vietnam? Wah, maknanya ada kejutan di situ. Ada kejutan di situ. Berlaku kejutan di situ. Dan selepas itu disamakan oleh Jepun. Kemudian Vietnam bangkit semula untuk gol yang kedua, berada di hadapan semula 2-1. Yes, saya tak pasti saya betul ke tidak, tapi jangan lupa semua benda tu berlaku semalam. Kita orang lelaki bukan ingat sangat pun. Tapi sekejap saya check balik. Bukan. Dia yang pertama yang opening goal Jepun. Yang opening goal. Okey, terbalik, salah. Yang opening goal Jepun, kemudian disamakan oleh Vietnam, dan kemudian kali pertama Vietnam berada di hadapan pada minit ke-33. Yes, dan kemudian tu sebelum tamat separuh masa pertama diserikan dan masuk separuh kedua kalah lah. Tapi kalau kita nak tengok di sini, Vietnam ranking dia sangat jauh dengan Jepun. Jepun pernah main Piala Dunia banyak kali setiap tahun. Every 4 years Jepun mesti akan masuk. Jepun mesti akan masuk. Dan player-player dia 15 player dia bermain di Eropah. Salah satu dia Minamino. Kemudian kita ada Kubo. Kubo bermain tak silap saya di La Liga yang bermain bersama dengan Barcelona, yang lawan dengan Real Madrid, Atletico Madrid dan sebagainya. Maknanya pengalaman player yang bermain untuk Jepun ini tidak boleh dipandang rendah lah. Tetapi kita tengok Vietnam dapat menjaringkan 2 gol menentang hampir mencemaskan satu gergasi Asia kita katakan, dan itu adalah satu pencapaian yang tidak boleh dipandang rendah. Dan memang kita tengok sekarang ini, kalau kita tengok dalam beberapa tahun ini, kita sudah nampak kebangkitan pasukan-pasukan ataupun daripada negara-negara Asia ini telah bangkit. Mungkin ini berfaktor daripada perpindahan ramainya player-player dunia yang dahulunya mereka ini bermain untuk Liga Eropah, mereka bermain untuk Liga Inggeris dan sebagainya. Mereka pun sudah mula bersama untuk bermain di Liga-Liga Asia. Kita tengok kalau di Saudi sendiri, berapa banyak player-player dunia yang dahulunya bermain di Liga-Liga besar, tapi kini sudah berada di Liga Arab Saudi. Salah seorangnya adalah Cristiano Ronaldo. CR7 CR7 yang bermain di Al Nassr Arab Saudi. Yang kedua ni kita ada Karim Benzema. Kita juga ada Sadio Mane. Kita juga dengar kata Neymar pun. Neymar dah masuk. Neymar sudah bermain. Neymar sudah bermain di Al Hilal. Maksudnya penerimaan player-player bernama besar ke dalam kelab-kelab Asia ni sudah mula. Dan kalau kita tengok dulu pun pernah disebutkan bahawa Drogba
dia pernah bermain untuk Liga China. Liga China. Dia pernah bermain fun fact dengan untuk Liga China. Jadi kita katakan memanglah walaupun mereka bukan berada pada prime mereka pada waktu yang terbaik, tetapi kita tidak dapat menafikan bahawa player-player antarabangsa ini mereka dari segi stamina, mereka dari segi penampilan, skill, itu adalah sesuatu yang kita tidak dapat nafikan walaupun mereka sudah berumur. Betul. Contoh kita tengok seperti mana Ronaldinho, kalau dia main bola walaupun umurnya sudah 40-an, tetapi masih lagi skill dia masih hidup. Kita tengok begitu juga Zidane dan sebagainya. Maknanya walaupun mereka mungkin bermain pada umur yang sudah kita katakan tua bagi seorang pemain bola, tapi bukan berarti mereka sudah tidak mampu ataupun dari segi skill ataupun stamina mereka masih lagi hebat. Maknanya mereka bermain pada waktu yang mereka masih lagi dalam keadaan yang cukup hebat. Jadi mungkin itulah menjadi penyebab kepada peningkatan. Dan satu lagi faktor yang kita tengok sekarang ini, apa yang disebutkan ialah semakin bertambahnya pemain-pemain naturalisasi. Jadi Malaysia pun tidak lari daripada pemain naturalisasi ni. Sebab Ustaz Umar, fun facts, sebelum Jepun naik pada tahap sekarang ni, sebelum mereka naik pada tahap yang kita nampak sekarang ni, mereka menggunakan pemain-pemain naturalisasi juga. Yes, ada lebih kurang dalam 10 ke 15 player naturalisasi yang bermain bawah Thailand. So kalau kita tengok, tapi Ustaz Umar tengok, kalau tengok perlawanan semalam, ada nama dia punya nama keeper tu, nama dia Suzuki. Tapi Suzuki bukan motor Bukan motor Suzuki walaupun namanya Suzuki tapi dia bukan motor lah. Mungkin nama dia Suzuki, enjin dia sama. Tapi muka dia negro sama. Iya. Jadi ini apapun kita katakan mungkin sebelah ayahnya lah. Mungkin. Kalau sebelah mak tak bunyi Suzuki. Tapi dia tapi itu mungkin orang cakap dia ada dua, satu player warisan. Player warisan ni dia ada darah Jepun mungkin. Darah Jepun. Mak dia mungkin bapak dia negro datang kerja kat Jepun, tengok lawa lah awet Jepun ni kahwin dapat anak Suzuki. Nasib baik dia kahwin dengan Jepun. Kalau dia kahwin dengan Korea jadi Hyundai. Itu betul-betul. Dan kita tengok memang sekarang ini banyaklah kita juga di Malaysia ada beberapa player-player yang mana mereka ini adalah player warisan. Jadi apapun kita harapkan Malaysia dapat menunjukkan permainan yang terbaik, permainan yang cantik, dan kita kalau boleh kita harapkan jangan ada mistik-mistik yang mudah. Betul. Mistik-mistik yang mudah ini kita perlu elakkan. Walaupun kita tahu sukar untuk seorang pemain untuk tidak melakukan kesilapan, tetapi apa yang kita harapkan supaya mereka dapat mengurangkan kesilapan. Bola-bola mudah ini kalau boleh janganlah terlepas. Bola muntah, terlepas bola, silap pasing, itu benda-benda yang tak sepatutnya berlaku bagi pemain-pemain profesional lah. Kalau kita ni macam kita yang sembang di kedai kopi ni, kami ni semua ni bukanlah profesional. Sembang okeylah, tetapi kalau nak suruh main memang kita akan main dengan sangat teruk lah. Jadi Ustaz Omar pun baru lepas recovery daripada ACL. Baru lepas Orang cakap apa, berapa tahun dah tak main bola? Sudah hampir 5 tahun tak bola, sekali tak main bola, sekali member main ajak bola, terus injured. ACL hampir bukan ACL lah, tapi hampir nak ACL. Menjadi ACL. Sampai jadi sekarang pun masih jalan terencut-encut lagi ya. Iya, betul. Sampai sekarang masih lagi rasa kesakitannya. Tapi apapun kita mengharapkanlah supaya negara kita Malaysia, mana tahu ini merupakan tahun kita, ini merupakan tim kita yang terbaik, dan saya percaya pemilihan yang telah dibuat oleh coach kita adalah satu pemilihan yang terbaik, dan kita doakan mudah-mudahan Malaysia berjaya mengharumkan nama di peringkat dunia, agar mata dunia telah beralih. Sebab sekarang ni kita tengok ada beberapa pemain-pemain
contohnya pemain-pemain muda yang mula mendapat tempat dan mendapat Contoh macam Arif Aiman antara pemain muda yang kita kata nampak ada potensi besar. pergi lebih jauh. Jadi kita harapkan mereka ini, nama-nama ini dapat membuat kejutan. Dan mungkin kita tidak mengharapkan menjadi juara. Betul. Jauh lagi. Jauh Juara, lagi. tetapi tidak mustahil kita dapat berada di suku akhir ataupun di separuh akhir. Kalau kita dapat suku akhir, separuh akhir, kita dah hebat sangat dah. Itu hebat sangat dah. Cuma kita target yang macam yang anda target adalah kita dapat untuk masuk dapat 16 kelompok terbaik. Maksudnya dalam Asia ni ada 100 lebih negara. Contoh kita di antara 16 terbaik di Asia. Dan itu satu pencapaian yang paling tinggi, Ustaz Omar. Yang paling tinggi. Sebenarnya kita layak secara merit ke peringkat Asia ni adalah satu pencapaian yang besar. Betul. Dalam era bola sepak negara kita. Tapi kalau kita mampu untuk sampai ke kelompok 16 terbaik, dia lagi besarlah, pecah rekod lagi lah. Dan kita doakan selepas daripada kempen Piala Asia ni habis, kita ada World Cup Qualifier 2026. Saya tak tahu di mana, saya lupa, mungkin Perancis kot. Tapi nanti kita akan maklum balik. Dan pada peringkat kelayakan ni dah berlangsung dah, Ustaz Omar. Dah berlangsung dah. Kita menentang dengan Kyrgyzstan dan kita menentang Filipina. Dan dua-dua perlawanan tu kita menang. Dan kita berada di top of the group. Yes. Jadi ada potensi, ada harapan untuk kita bermain di Piala Dunia nanti pada 2026. InsyaAllah. Panjang dia panjang lagi, tapi apa yang proses itu masih panjang. Apa yang Datuk Hamidian cakap, Presiden FIM cakap, dia kata kali ni untuk layak ke peringkat Piala Dunia ni ada sedikit jalan mudah. Okey, maksudnya negara-negara besar mungkin dia akan layak secara merit lah. Mungkin kita akan layak di peringkat yang ketiga. Dia ada yang merit ni peringkat yang pertama. Kalau kita dapat nombor 3 dalam grup, kita mungkin layak untuk ke playoff. Lepas tu kita ada satu lagi slot terakhir, playoff terakhir, di mana kita akan lawan playoff kat situ. Playoff yang ketiga tu kalau kita menang 1-0 pun cukup, kita dah boleh layak ke Piala Dunia. Tapi itu mungkin orang cakap harapan yang kita harap daripada dulu lagi sampai sekarang, yang kita inginkan. Tapi apa yang dibuat oleh pemain-pemain kita, especially coach Kim Panggon, yang melayakkan kita ke peringkat Asia pun dah salah satu besar. Kalau kita tengok vibe Asia ni, Ustaz Omar, dia sama vibe dia macam Piala Dunia Qatar baru-baru ni. Dia memang sangat-sangat. Anda tengok live daripada game pertama Qatar lawan Lebanon sampailah semalam game last UAE lawan dengan Hong Kong. Kualiti penyiaran, kita nak sembang pasal kualiti penyiaran juga, Somah. Kita masih lagi dalam bola, tapi di segmen yang kedua ni kita akan sembang pasal kualiti penyiaran. Kualiti penyiaran yang kita dapat tengok untuk Piala Asia. Sebelum ni UAE, sebuah negara yang expensive juga, tapi dia punya penyiaran dia tak sama macam Qatar, sebab mungkin Qatar dah melalui Piala Dunia, dan apa yang barang yang ada tu dia reuse sajalah, dipakai sajalah. Tapi penyediaan tu saya rasa sangat-sangat mantap. Sebab kalau Ustaz Omar nak tahu, kawan saya di Doha Qatar memberitahu kepada saya yang hotel yang Malaysia duduk tu adalah hotel yang diberikan nama sebagai Kampung Malaysia. Kampung Malaysia. Maksudnya bila kita masuk dalam hotel tu, kawasan dia ada beberapa range square feet dia lah. Kita akan masuk dalam tu, ada bendera Malaysia banyak. Maksudnya dia setiap negara macam tu. Maksudnya kalau kita Jepun, kita masuk ke situ, kita akan dihias dengan gambar-gambar pemain kita. Maksudnya vibe tu susah dapat lah. Maknanya dia macam kalau kita tengok sukan Commonwealth ataupun sukan Olimpik, yang mana penyediaan mereka itu pada setiap negara yang terlibat makna kata yang masuk
bermain untuk sukan Commonwealth ataupun sukan Olimpik itu mereka telah disediakan satu tempat penginapan rumah mereka dan diberikan atas nama-nama negara mereka. Jadi maknanya untuk Piala Asia kali ini mereka telah melakukan sesuatu yang konsepnya lebih kurang sama seperti mana kita Commonwealth ataupun Olimpik lah. Kita sampai dekat situ, kita rasa macam this is environment yang tuan Malaysia. rumah. Environment Malaysia dan environment yang tuan rumah sangat menghargai kita, walaupun kita ni satu kelompok yang tidaklah kuat di Asia. Tapi kita sampai di situ, kita rasa nak main bola. Kita rasa nak semangat memang tu. Memang betul, kita rasa nak main bola sebab hantar tu pergi main bola. Kalau hantar pergi main snooker lain pula jadinya. Dia bukan macam tu, Dia bukan macam tu. Maksudnya adalah maksudnya bila kita rasa nak main bola tu, rasa semangat kita nak main bola. Semangat itu. Dan jangan pula lepas ni kita nampak Safawi Rashid orang suruh main bola, main snooker bola. Susah. Itu lain pula jadinya kan, kelongkang bolanya. So dari satu, kita disediakan setiap negara ada bas khusus, bas khusus bas yang ada driver dia, ada polis dia yang jaga, ada keselamatan dia yang jaga. Dan jadi nampak seperti mana pasukan-pasukan yang mempunyai potensi untuk menjadi juara. Itu vibe dia tu. Satu fun fact lagi adalah training latihan yang digunakan oleh pasukan Malaysia adalah training latihan yang telah digunakan oleh pasukan Argentina pada ketika hebat. Yes, vibe juara tu ada. 2022 digunakan oleh Argentina dan Argentina menjadi juara. Mungkinlah kita boleh dapat vibe Argentina. Mungkin kita harapkan mudah-mudahan adalah kelainan yang berlaku kepada pasukan Malaysia pada kali ini, dan insya-Allah saya percaya ada sesuatu yang mampu dilakukan. Kita nantikan kejutan dia dan kita harapkan pada malam ini insya-Allah perlawanan dijaga pada jam berapa? 1.30 malam waktu Malaysia. Malaysia. Maknanya lebih kurang pukul 8 malam lah. Waktu Qatar. Pukul 8 sebenarnya malam. jangan keliru orang yang tak biasa tengok bola. Macam kita biasa tengok bola, kita tahu. Contoh kalau dia kata 16 hari bulan. Jangan kita ingat besok. Ya, betul. Dia sebab kalau ikutkan waktu regularnya adalah 12 tengah malam pada 15 hari bulan tu dah masuk 16 hari bulan. Ya, betul. Lepas saja 12 kiraan maksudnya jam. Dia malam ini ketika kamu tidur, itulah game dia. Betul. So jangan pula besok bangun-bangun buka dah game dah main. Ya Allah. Macam saya ni walaupun minat main bola, tetapi kalau nak menonton bola itu, kalau lah waktu yang kita pergi itu ada, kita akan tengoklah, duduk akan tengok mungkin. Tapi apapun saya akan melihat kepada separuh masa pertama. Sebab kita bukanlah die hard fan bola. Jadi bila bercakap tentang bola ini sebenarnya kita sekadar mengambil tahu sahaja, tapi tidaklah mengikuti secara penuh. Apapun perlawanan besar sudah pastilah kita akan cuba ikuti, kerana kita bukan hanya sekadar nak melihat siapa yang bermain, tapi kita lebih kepada nak melihat skill permainan daripada player-player individu dan juga skill pasukan. Itu benda yang bagi saya sangat-sangat memberikan inspirasi kepada kita. Dan saya nak ceritalah pengalaman, sebab saya pernah tengok pengalaman kali pertama saya mengikuti Piala Dunia secara penuh. Setiap perlawanan kita tonton. Hampir setiap perlawanan kita tonton itu adalah pada tahun 2006 di mana Piala Dunia. Waktu itu kalau tak silap saya Brazil menang. Di area Brazil 2006, 2005 tu memang Brazil yang dan memang antara faktor kenapa saya boleh tengok secara penuh, kerana perlawanan paling lewat adalah pukul 8 malam.
Waktu tu saya berada di Mesir. Di Mesir. Jadi jarak masa itu tidak terlalu jauh. Jadi dia ada perlawanan pukul 6 petang, ada perlawanan pukul 3 tengah hari. 3 petang. Masa dia tu masa dia tu hampir-hampir sama lah. Hampir-hampir sama berbanding dengan di Malaysia. Kalau kita nak tengok pukul 3 pagi, maknanya bagi saya agak sukar untuk kita sebab kita pun ada kerja hakiki yang perlu kita buat. Betul. Tapi jadi cumanya bola ni kita kata bagi orang lelaki ni jarang lah orang lelaki kalau bersembang bola mereka tak minat. Betul. Walaupun mereka tak main, tetapi kurang-kurang mereka tahu cerita tentang permainan bola sepak. Jadi itu cerita kedai kopi kita berkaitan dengan bola sepak antara Malaysia menentang Jordan pada malam ini. Anggaran gol berapa banyak? Saya predict saya tak nak letakkan expectation yang tinggi kepada pasukan Malaysia, tapi apa yang telah Malaysia lalui yang baru-baru ni kita berjaya tewaskan Kyrgyzstan di pada ketika itu Kyrgyzstan berada di ranking bawah 100 dan ni bertemu dengan Jordan dan Jordan mempunyai masalah dalam struktur bola sepak mereka. Saya predict 1-0. 1-0 dijaringkan penalti. Penalti. Baik. Mana? Kalau saya menjangkakan mungkin akan ada sedikit kita kata perlawanan yang agak sengit dan sukar sebenarnya untuk Jordan tidak menjaringkan gol. Ya, betul. Kebiasaannya Jordan mesti akan jaringkan gol. So jangkaan saya adalah 2-1. Siapa 2-1. Jadi Malaysia 2, Jordan 1. So kita tengok besok. Itu ramalan saya. Apa pun kita nantikan keputusannya jangan besok. Dan jangan lupa untuk kita sokong pasukan Malaysia. Dan ekor Harimau Melaya, Otras Harimau Melaya telah berada di Doha pada ketika ini. Dan semalam tadi saya tengok dia punya video live. Seluruh rakyat Malaysia yang bekerja di Qatar, tak kisah daripada Doha, daripada mana-mana ceruk kampung, turun ke Qatar, turun ke Doha untuk menyaksikan perlawanan besok. Dan mungkin kita akan rasa vibe Bukit Jalil di stadium di Qatar, insya-Allah. Ya, insya-Allah kita harapkan. Dan sebenarnya kemenangan Malaysia ini juga diharapkan oleh Bahrain sebenarnya. Kerana sukar untuk mereka sebab kalau kita tengok pertemuan antara Jordan dan Bahrain kebanyakannya dimenangi oleh Jordan. Jordan banyak menang, jadi dan Jordan first perlawanan dia akan bertemu dengan South Korea. Jadi perlawanan pertama dia akan jumpa dengan Bahrain dia akan bertemu dengan Korea Selatan. Korea Selatan. Game awal. So game maksudnya awal. Kalau kita nak tengok game Malaysia pukul 1.30 petang. Tapi 1.30 pagi. So hari ni game South Korea dengan Bahrain adalah pukul 7.30 malam. 7.30 malam settlekan solat maghrib dahulu. Nanti mungkin sebab kita tak solat tu menjadi sebab kita kalah malam ni. Apa-apa pun itu benda yang sukar dijangka lah. Solat tak solat benda takdir ni dah selesai. Tapi ini kita nak suruh lah. Kita nak suruh 7.30 malam. Pada ketika tu waktu solat sembahyang dulu. Lepas sembahyang nak layan bola tapi solat jangan lupa. Ingat tanggungjawab kita dengan Tuhan. Sebab malaikat kita tak boleh jawab dekat malaikat kenapa tak solat. Sebab nak tengok bola. Tak boleh. Jadi sebab kita kena ingat apa pun yang berlaku, menang ataupun kalah, itu adalah adat perlawanan. Apa pun kita mengharapkan yang terbaik. Jadi insya-Allah apa pun kita tunggu keputusan pada malam ini. Dan seperti mana yang saya sebutkan awal-awal tadi, kita mengharapkan ada kejutan dan keajaiban berlaku. Mungkin ada sedikit sinar bagi pasukan Malaysia. Dan kita tidak tahu apa-apa pun kerana bola itu bulat. Okey. Jadi itulah cerita kedai kopi kita pada hari ini. Saya nak tambah sikit sama. Saya nak tambah sikit negara jiran kita Indonesia. Pada hari ini jam 10.30 malam akan bertemu dengan Iraq. Bertemu dengan Iraq. So maksudnya adalah tapi memang kalau kita ikutkan pertemuan di antara Indonesia dengan Iraq ni dah berlaku 2 kali. Dan dua-dua kalah. Indonesia kalah 2 kali. Sebab mungkin itu persahabatan, mungkin dia orang nak tactical saja.
Ya. Tidak melibatkan nak menang sangat pun, mungkin nak tengok tactical saja. Ya, betul. Dan fun factnya adalah jurulatih Indonesia Shin Tae-yong daripada Korea juga. Oh, Sama juga macam kita Kim banyak Pang-gun. sekarang banyak sekarang jurulatih Betul. daripada Korea Daripada yang Korea. menjadi jurulatih kepada pasukan-pasukan Ya, di betul. Asia Di Tenggara. Mungkin Ah. sebab kita menjadikan mereka sebagai satu rujukan, mungkin mereka telah capai satu tahap yang negara-negara lain tak ada. Ya, Contoh betul. macam Korea Selatan mungkin mudah untuk kita dapat coach dia sebab dari segi ranking mungkin, dan player-player dia kebanyakan dia bermain di dalam Korea juga, dan ada juga bermain di luar, tapi bukanlah di Eropah, liga-liga yang kita kenal macam Manchester, Chelsea dan sebagainya. Cuma ada satu player dia Son Heung-min main dengan Tottenham sampai sekarang, dan yang lain kebanyakannya bermain di liga-liga seperti Liga Belanda, Liga Jerman, Liga Portugal dan sebagainya lah. So kenapa kita berkiblatkan kepada Korea? Sebab mungkin salah satu mudah lah. So mungkin Jepun kita nak ambil, tapi Jepun mungkin demand dia tinggi. Ya, betul. Dia orang punya player-player banyak memang main World Cup sama World Cup, dan memang player-player dia memang nak main dengan kita mungkin tahap lain lah. Ya. So insyaAllah kita harapkan supaya negara-negara di Asia Timur, Asia Tenggara khususnya, yang Asia Tenggara ni ada 4 tim, Thailand, Malaysia, Indonesia dan Vietnam, tunjukkan sesuatu kepada dunia, tunjukkan sesuatu kepada Asia, terutama sekali Asia Barat dan Asia Timur, bahawasanya Asia Tenggara juga tidak ketinggalan dalam dunia bola sepak, insya-Allah. So kita tutup segmen yang pertama ini dengan segmen kedua. Segmen kedua kita ada segmen kedua. Segmen kedua kita akan jumpa selepas ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak bagi salam buat apa? Kita bukan nak pergi mana-mana, kita ada kat sini je. Alright. Okay, sehingga jumpa lagi cerita kedai kopi 1001 cerita, 1001 kisah berinformasi dan juga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.